Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi projek tahun akhir bagi kumpulan kami adalah berkaitan dengan sistem keselamatan, iaitu sistem pencegahan api dan gas. Jadi objektif dalam kajian kami adalah yang pertamanya mereka bentuk litar pengesan api dan gas, yang keduanya membuat perisian Arduino supaya litar yang direka dapat dihubungkan dengan modem GSM. Yang ketiganya mereka bentuk sistem pengesan api dan gas yang lengkap. Jadi penyataan masalah di dalam kajian kami adalah berdasarkan keratan akhbar dalam talian, iaitu bernama pada tarikh 18 November 2017. Kira-kira 95% daripada 122 mangsa yang maut semasa kebakaran di seluruh Malaysia dari Januari hingga 16 November tahun tersebut didapati meninggal dunia ketika sedang tidur. Selain itu, mangsa juga dikatakan lemas disebabkan tertelan asap yang tebal. Seterusnya, kematian juga disebabkan oleh tindakan yang agak lewat daripada penghuni di sekitar kediaman untuk menghubungi pihak bomba. Oleh hal yang demikian, suatu sistem pengesan api dan gas direka untuk mengatasi masalah tersebut. Di antara fungsi dalam kajian kami adalah sistem pencegahan api dan gas ini bertujuan untuk mengelakkan kebakaran serta kebocoran gas dari merebak dengan mengesan kebocoran dan kebakaran dengan mengambil beberapa langkah-langkah untuk mengelakkan ia berlaku. Sistem ini terdiri daripada sensor api dan gas untuk tujuan pengesanan. Sekiranya sistem mengesan kebocoran gas, sistem akan menghidupkan kipas secara automatik. Kipas ini bertujuan untuk menyedot gas yang telah bocor untuk mengelakkan daripada merebak. Selain itu, sistem menghantar maklumat atau mesej ini kepada pengguna yang telah ditetapkan nombor telefonnya melalui pesanan SMS dengan menggunakan modem GSM. Seterusnya, sistem ini juga mempunyai sensor kebakaran untuk mengesan kebakaran. Jika kebakaran dikesan, sistem ini juga akan melakukan proses yang sama, iaitu menghidupkan kipas sehingga dapat mencegah api daripada merebak dan mengelakkan kebarangkalian untuk berlaku letupan. Kipas ini juga bertujuan untuk memudahkan orang yang terperangkap di dalam api agar dapat melihat dengan mudah dan dapat meloloskan diri. Ia juga tetap akan memberi maklumat kepada pengguna sehingga pengguna mengambil tindakan yang selanjutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menerangkan tentang skop kerja bagi kajian kami. Skop kerja yang pertama adalah sistem ini hanya sesuai digunakan untuk rumah yang berkeluasan 22 x 70 kaki sahaja. Yang keduanya adalah kipas exhaust hanya mengeluarkan sebahagian asap dan gas. Dan untuk skop kerja yang ketiga adalah modem GSM hanya menghantar mesej kepada pemilik rumah sahaja. Seterusnya adalah metodologi kajian bagi kajian yang kami lakukan. Antara kaedah yang kami gunakan adalah kami menggunakan dua perisian bagi menjalankan kajian kami, di mana perisian yang pertama adalah kami menggunakan Arduino IDE dan perisian yang kedua kami menggunakan freezing. Arduino IDE kami gunakan adalah untuk merangka satu kod untuk dihantar kepada Arduino Uno bagi menjalankan sistem. Seterusnya adalah freezing, di mana freezing ini kami gunakan untuk melakar litar 2D dan 3D. Baiklah, selanjutnya saya akan menerangkan tentang rajah blok bagi kajian kami. Fungsi rajah blok yang kami lakarkan ini adalah untuk memudahkan kita memahami bagaimana sistem pengesanan api dan gas berfungsi lebih mudah. Jadi apabila kita melihat kepada rajah blok tersebut, yang kita dapat kena pasti adalah apabila pengesan gas dan pengesan haba mengesan kehadiran gas dan peningkatan suhu, ia akan menghantar maklumat tersebut kepada Arduino Uno. Seterusnya, Arduino Uno akan menghantar maklumat kepada tiga komponen seterusnya, iaitu LCD, kipas pengudaraan dan modem GSM. Di mana LCD ini berfungsi untuk memberitahu kepada tuan rumah apa yang sedang berlaku kepada rumah tersebut, sama ada terdapat kebocoran gas ataupun peningkatan suhu.
Seterusnya adalah kipas pengudaraan. Ia akan berfungsi untuk mengeluarkan sebahagian asap dan gas. Dan seterusnya adalah modem GSM, di mana seperti yang kita ketahui, modem GSM ini adalah sebagai perantara untuk menghantar pesanan kepada tuan rumah tentang apa yang berlaku, sama ada rumah tersebut terdapat berlaku kebocoran gas ataupun peningkatan suhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Muhammad Badrul Amin bin Hamidan. Nombor matrik saya AA181551. Okey, pada kali ini saya akan sambung pembentangan projek kami yang berkaitan tentang komponen. Okey, yang pertama sekali dalam komponen ini saya akan terangkan berkaitan tentang sensor gas dan api. Okey, sensor gas dan api ini merupakan komponen yang utama dalam projek kami, iaitu untuk memesan gas dan api. Okey, pemesan gas ni kami menggunakan MQ6 gas sensor, yang mana input voltage dia adalah 5 voltan, 5 voltan DC. Output dia antara 0 hingga 5 volt. Kemudian power dia lebih kurang dalam 150 mA. Okay, dan sedikit berkaitan tentang gas sensor. Okay, seterusnya saya akan pergi kepada modem GSM. Okay, modem GSM ni adalah gunaan dia untuk menghubungkan antara nombor pengguna dengan Arduino, dan seterusnya akan menghantar mesej kepada pengguna melalui modem GSM ini. Okay, seterusnya saya akan pergi kepada LCD. Okay, LCD ni kegunaan dalam projek kami adalah untuk menunjukkan mesej, yang mana dia akan menunjukkan gas scan atau on, yang mana dia akan menunjukkan ada dapat kesan kebocoran gas atau tidak. Okay, seterusnya adalah DC fan. DC fan ni kegunaan dia adalah untuk dipasang pada dinding dalam sebuah rumah, yang mana akan dipasang pada bahagian atas dinding yang berhadapan dengan ceiling. Okay, kegunaan DC fan ni adalah untuk mengeluarkan gas atau asap yang berlebihan yang terdapat dalam sebuah rumah yang berlaku kebakaran itu. Okay, seterusnya saya akan pergi kepada breadboard. Okay, breadboard ni yang kita tahu dia adalah kegunaan untuk mengalirkan arus elektrik, yang mana akan menghubungkan antara satu komponen dengan satu komponen yang lain. Okay, seterusnya adalah wayar. Okay, wayar kita tahu untuk menghubungkan komponen dengan komponen lain, atau ia juga dikenali sebagai jumper. Okay. Seterusnya adalah Arduino Uno. Okay, ini adalah komponen utama dalam menghubungkan projek kami, iaitu kegunaan dia untuk menghubungkan antara coding programming dengan modem GSM dan SIM itu sendiri. Okay, seterusnya adalah berkaitan tentang gambar litar. Okay, dalam gambar litar ni, okay, dia ada terbahagi kepada dua, iaitu skematik 3D dan skematik 2D. Okay, dekat skematik 3D ni kita dapat lihat kat sini ada Arduino itu sendiri, LCD, gas sensor, lepas tu ada DC fan iaitu kipas pengesanan, lepas tu ada GSM SIM 800. Okay, seterusnya ni adalah skematik 2D. Okay, ini adalah gambar skematik 2D yang mana kita lihat kat situ ada Arduino itu sendiri, sama juga macam skematik 3D, tapi ini nampak asas lah dalam gambar rajah kita ni. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada Ahmad Irfan untuk meneruskan pembentangan berkaitan tentang pengekodan, iaitu coding dalam programming itu sendiri untuk projek kami. Okay, sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya hari ini adalah untuk membentangkan berkaitan pengekodan dan video simulasi. Yang pertama sekali adalah berkaitan pengekodan. Yang pertama sekali adalah di dalam pengekodan kami ini, kami telah menyalakan komponen-komponen yang telah kami gunakan. Sebagai contoh LCD, kami gunakan sensor iaitu gas sensor.
DC fan ataupun kipas. Dan kami telah senaraikan semua komponen yang telah kami guna, dan kami telah menetapkan sensor adalah apa, DC fan adalah fungsi sebagai apa. Yang pertama sekali, sensor adalah input dan DC fan adalah output. Dan kami juga telah memberitahu juga di dalam void setup ini bahawa LCD yang kami gunakan adalah 16/2. Dan yang seterusnya, kami telah menggunakan pengekodan if else, tapi kami hanya menggunakan if sahaja, iaitu apabila gas dalam keadaan low ataupun kosong, maka DC fan ataupun kipas akan keadaan kosong juga. Maka di sini kami dapat sifatkan bahawa kipas tidak berpusing walaupun sekali. Tetapi apabila gas itu ataupun gas sensor dapat mengesan gas, maka gas sensor akan dalam keadaan tinggi ataupun high, dan kipas akan berpusing secara automatik. Dan akhir sekali, kami juga telah menetapkan void send text message seperti mana yang anda lihat di dalam pengekodan kami ini. Dan saya telah menetapkan nombor telefon saya di dalam itu, kerana untuk menghantar mesej kepada telefon saya. Dan saya juga telah menetapkan apakah mesej yang perlu disampaikan oleh GSM kepada saya. Sebagai contoh, gas leaking, open Windows. Dan nombor 2 adalah gas leaking. Dan yang seterusnya adalah video simulasi. Okay, dalam video ini kami telah ataupun saya telah menyusun komponen-komponen yang telah kami gunakan seperti mana yang dinyatakan dalam pengekodan tersebut. Maka saya akan memainkan video ini untuk lebih faham ataupun lebih mudah difahami. Saksikanlah. Jadi apa yang dapat lihat di sini, saya telah menetapkan ataupun telah memberi power supply kepada ataupun gas kepada sensor. Maka gas can akan hidup. Gas can maksudnya gas sensor telah hidup, dan kipas akan berpusing seperti mana yang anda lihat. Tidak lama kemudian, kipas tersebut akan berhenti. Ini adalah projek kami yang terakhir ataupun final projek kami. Jadi benda yang paling perlu dilihat sewaktu menyantumkan semua komponen-komponen ini adalah GSM, modem GSM ini. Untuk tahu GSM telah pun connect dengan kami punya SIM card. Lampu LED pada GSM ini akan berkelip satu kali dalam masa 3 saat. Seperti mana yang anda lihat, telah berkelip satu kali 3 saat. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa GSM kami telah berjaya di connect pada SIM card kami. Setelah itu, apabila gas tidak dapat dikesan, maka kipas akan berhenti dan skrin akan memaparkan no gas leaking. Jadi apabila saya mengenakan gas kepada gas sensor, maka kipas akan berpusing seperti yang anda lihat, dan mesej akan dihantar kepada saya dan akan memaparkan, LCD akan memaparkan tulisan.
gas scan, gas alert, SRSN. Itu saja projek kami pada SEM ini. Sekian.